Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat, kasih sayang, kurniaan dan ampunan, kemaafan Allah Subhanahu wa taala atas kita. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan selalulah bersyukur sehingga Allah memberikan kita hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara nikmat yang sangat hebat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat beriman kepada Allah Ta'ala, nikmat beramal dengan amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat berakhlak mengikut akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tambahkan nikmat ini kepada kita sehingga kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu untuk kita sama-sama mempelajari lagi akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang dipegang oleh ulama-ulama kita yang mencapai, terutamanya dalam mazhab Fiqh, yaitu mazhab Syafi'i. Antaranya ialah Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka adalah ulama-ulama mazhab Fiqh Syafi'i yang berpegang kepada akidah Ahli Sunnati wal Jamaah yang merangkumi pegangan salaf dan khalaf. Salaf maknanya para sahabat dan juga tabi'in ulama. Khalaf ialah ulama yang terkemudian. Mereka semua adalah berpegang kepada akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi malam ini kita sambung lagi di muka surat 13, yaitu raqam ataupun nombor 25. Kita baca dahulu. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua kita, kulluhum semua mereka lah, maksudnya kita hamba Allah Ta'ala ini yataqallabun, berpusing-pusing, berbalik-balik, fi masyiatihi ay fi masyiatillah, dalam kehendak Allah Ta'ala. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang boleh keluar daripada kehendak Allah Ta'ala. Kehendak kita adalah tertunduk kepada kehendak Allah Ta'ala. Jadi ada banyak kehendak yang kita nak dapat kita lakukan sebab kehendak kita tertunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baina fadlihi wa adlihi, antara kurniaannya dan keadilannya, yaitu kurniaan Allah Ta'ala dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada timbul masalah Allah zalim pada hamba-Nya. Kalau Allah seksa kita, itu semata-mata keadilan Allah Ta'ala. Sebab kita boleh kenal diri kita, berapa banyak kebaikan yang kita buat, banyak mana kesalahan yang kita buat, kan? Jadi ulama
masjid pun sekali-sekala dia akan rasa bimbang kan, sehingga dia kata alangkah baiknya kalau Abu Bakar ni adalah rumput-rumput kan. Sampai waktu mereka takut kan, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Taala Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itulah dikatakan fadlullah, kurniaan Allah, jasa baik Allah. Allah akan pertimbangkan, bahkan Allah akan memaafkan kita dengan syarat kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita jujur, kita mengaku dengan jujur pada Allah, ya Allah, aku ni hamba-Mu yang banyak berdosa, ampunlah kesilapan, kesalahan dan dosa-dosaku. Kalau Engkau tak ampun, siapa lagi yang boleh ampun dosaku? Dan siapa lagi Tuhan aku? Ada hanya Engkau saja. Jadi ungkapan macam ini sangat-sangat disukai oleh Allah Ta'ala, menunjukkan manjanya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tak kisah kan? Allah tak kisah dengan rasa-rasa, selagi mana kita sanggup hendak jegi, hina jegi, mengaku segala kesalahan dengan penuh terus terang dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqam 26 wa huwa muta'alin. Allah itu maha tinggi mulia, anil aqda, daripada lawan, daripada sifat-sifat yang boleh berlawanan dengan Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh menentang Allah. Tak ada satu sifat yang boleh menentang sifat Allah Ta'ala. Wal anda, dan yang seumpama dan yang serupa, maha suci. Allah maha suci daripada segala sifat-sifat yang boleh lawan dengan sifat Allah Ta'ala, dan juga maha sucinya Allah Ta'ala daripada segala sifat-sifat ataupun makhluk ataupun apa saja yang boleh tandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa yang boleh ditandingi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun dilawan dengan kemuliaan, kehebatan, kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Raqam 27, la radda liqada'i, tak ada siapa boleh tolak, tak ada siapa orang yang mampu nak tolak, nak rad tu maknanya tolak, nak tolak, nak reject bagi qada, iaitu keputusan hukum yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Kalau ada putuskan, tak ada siapa yang boleh nak buka hukuman yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Wala mu'aqqiba li hukmi, dan tak ada siapa yang boleh nak ta'qib. Mu'aqib maknanya nak boleh ubah, nak boleh tokak tambah bagi hukum yang Allah telah putuskan. Wala ghaliba li amri, dan tak ada orang yang boleh mengatasi bagi urusan perintah yang telah dibuat oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah kata macam tu, macam tu. Tak ada siapa boleh hejah, tak ada siapa boleh beki, boleh apa, tak ada kan, sikit pun tak boleh. Sebab ini adalah keputusan Allah yang penuh dengan ilmu dan hikmah. Inna rabbaka alimun hakim. Allah itu maha bijaksana, maha hikmah. Tidak ada satu pun yang sia-sia, yang buang masa. Macam kita buang umur, sampai itu masa kita terpaksa nak kata untuk tambah. Allah tidak ada macam itu kan? Itu bukan sifat Allah, itu sifat lemah yang ada pada makhluk. Raqam 28, amanna bizalika kullihi, telah berimanlah kami ini dengan demikian itu kesemuanya. Kami terima bulat-bulat, itu maknanya iman. Iman ini maknanya kita percaya sebulat-bulatnya kan, tanpa ada sikit pun syak dan ragu-ragu. Kalau ada dalam iman kita sikit syak, maknanya iman kita ada masalah. Tak boleh ada syak, tak boleh ada ragu, tak
yakin sebulat-bulatnya. Amanna bizalika kullihi wa aiqanna, dan kami yakin, aiqanna daripada perkataan yakin, aiqanna kami telah yakin, anna kullan min indihi, bahawa segala yang berlaku, yang jadi adalah daripada sisi Allah Ta'ala. Tak ada lagi daripada Tuhan lain, kan? Tak ada lagi daripada sesuatu yang lain. Semua dengan kehendak, dengan perintah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kalau yang baik itu Allah suruh, yang tak baik itu Allah larang. Tetapi apabila hati kita niat kan, niat sungguh-sungguh nak buat jahat, kan, niat, apabila kita niat sungguh-sungguh nak buat jahat, Allah akan bantu. Sebab tu jangan cuba nak niat buat jahat, kan. Mungkin hari ni kita niat, 10 tahun lagi benda kita niat hari ni duduk di depan kita. Ketika itu kita akan tersungkur kalau kita niat nak buat jahat, kan. Ada seorang perempuan tu dia suka baca cerita seks, kan, seks rusang lah apa. Jadi dia jadi mai keinginan, kan. Dan dia baca lagi, dia mari lagi jadi sebab tu jangan ada niat yang tadi. Innamal a'malu binniyah. Apabila kita cuba, kan, cuba bagi perhatian, cuba, kan, maka takut-takut, kan, Allah terima permohonan kita. Jadi jangan niat yang terlalu. Kalau mari juga kena cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitanir. Jadi yang duk bawa mari, yang duk bawa lintah, yang duk bawa tayang di depan kita itu adalah syaitan. Dia bawa mari pikiran-pikiran syaitan. Dan dia bawa mari jajak kat kita. Jadi kalau kita tak lawan, kita tunduk, kita serah diri kat dia akan berlaku. Nah, sebab tu sangat-sangat penting kita bawa amalan Nabi Yusuf alaihissalam. Kan? Zulaikha cuba nak perangkat dia jawab dengan ma'azallah, iaitu a'udzubillah. Ma'azallah maknanya aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini memang penuh dengan kejahatan, kan? Dalam telefon, dalam iPad lah, dalam, kan, dia boleh mari, kan. Anak yang kecil pun kita kena jaga-jaga, kan. Jadi kejahatan kami tak ada batasan lah. Dunia tanpa sepadan, maknanya kejahatan dan kebaikan itu di depan kita, kan. Nak tak nak lah, kan. Syaitan dia di dalam dia duk kacau lah, di luar pun mari, kita dalam perangkap bahaya. Kalau tak ada ma'azallah, kita akan tersungkur. Kalau tersungkur, kita bangun cepat-cepat, boleh gagah lagi, mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita sungkur dan kita bangun, kita niat sedaknya tidur turun, serah diri belak-belak pada dia, takut-takut saat tu malaikat cabut nyawa, jadi mati kita su'al khatimah. Nah, jadi kita kena lebih jaga-jaga lagi. Nah, jadi penting sangat pengajian akidah. Bila kita duk mengaji, kita duk mari tiap-tiap hari mengaji, jadi duk lawan. Kan, hak ajar buat jahat pun duk ajar, hak ajar duk buat baik pun duk ajar. Jadi dia tak mudah, kan. Mana duk perang, duk berjihad, duk lawan. Tapi kalau hak ni pun tak mari, kan, susah, kan, untuk nak mempertahankan akidah dan iman kita dan agama kita. Jadi penting sangat dia kata nampak macam tak ada apa, mari sembahyang, main-main sembahyang balik, main ngaji balik. Nampak macam tak ada apa, kan macam pokok air tak ada jiwa air. Nampak macam tak ada apa. Tapi kalau kita cuba tak jiwa boleh seminggu, mati pokok tu. Begitu juga pokok iman yang ada dalam hati kita. Kan, kalau kita tak jiwa dia dengan amalan-amalan yang macam ni, lama-lama dia boleh kering, dia boleh mati, dan dia boleh diserang oleh musuh-musuh iman, terutamanya syaitan. Nomor 29, Tis'a wa Ishrin wa inna Muhammadan. Ini masuk bahagian perbincangan Nabi Muhammad SAW.
wasallam wa inna Muhammadan abduhul mustafa. Sesungguhnya kan kita juga beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah al-mustafa yang dipilih kan. Wa nabiyuhu, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabinya al-mujtaba yang dipilih juga kan. Mustafa, mujtaba, wa rasuluhu, dan utusannya al-muqtada yang diridai oleh Allah Ta'ala kan. Kita kena yakin sedemikian. Syiah dia kata diberi sila orang, sepatutnya beri pada Sayyidina Ali kan. Ini akidah yang terpesong daripada Islam kan, boleh bawa keluar daripada Islam kan. Jadi masalah Syiah satu masalah yang sangat bahaya. Jadi kalau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tidak ditanam sekuat-kuat dalam hati anak-anak kita, mudah ditarik kan. Itu tak kira lagi macam-macam lagi kesesatan di luar sana macam-macam kan. Jadi yang baik satu, yang jahat banyak. Tetapi yang baik ni walaupun satu tapi kita pegang sungguh, dia kuat kan. Yang jahat tu walaupun banyak, lemah sebab dia benda batil, benda tak betul. Yang satu ni walaupun dia satu tapi dia adalah yang hak kan, yang hak yang disokong oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Raqam salasin wa innahu khatamul anbiya. Nabi Muhammad ni bahawasanya dia adalah penyudah bagi sekalian nabi-nabi. Jadi Allah hantar kepada setiap kaum nabi-nabi, rasul-rasul, pendakwahnya kan, likulli qaumin wa likulli qaumin had. Bagi setiap kaum Allah hantar hadin. Hadin maknanya pendakwah dia, dai dia, yaitu nabi-nabi, rasul-rasul. Jadi penyudah bagi seluruh nabi-nabi itu ialah Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi itu yang Allah hantar mari sebelum Nabi Muhammad, semua terima janji daripada Allah. Dan Allah beritahu siap-siap dah, kamu adalah nabi kepada kaum kamu, dan di samping itu kamu kena tahu bahawa nanti aku akan hantar seorang nabi yang terakhir. Dia akan bawa syarat yang paling lengkap untuk seluruh dunia ni. Jadi kalau kamu umur panjang dapat jumpa dengan dia, kamu wajib beriman dengan dia. Dan kamu kena bagi tahu anak buah kamu, pengikut kamu, dan kamu kena tolong dia. Jadi nabi-nabi semua menerima perintah Ta'ala dan membuat ikrar. Jadi setiap nabi cerita. Dan dalam kitab agama-agama yang utama di dunia ada sebut sifat Nabi Muhammad, sifat sahabat, sifat umat dia, sifat amalan seperti salat. Dalam kitab Hindu ada sebut 5 pencuci. Itu sembahyang 5 pencuci untuk satu hari. Dalam kitab Hindu ada sebut. Nah, jadi ini dinyatakan oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani dalam kitabnya Bayyinatul Rasul. Pembukti akan sifat Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dalam kitab Majusi pun ada. Bukan sahaja ada dalam kitab Taurat dan Injil saja. Sebab Allah hantar Nabi kepada setiap kaum. Cuma kita tak dapat pasti adakah Musa itu Nabi, kita dapat pasti. Ya, hanya Allah sahaja yang Maha mengetahui. Tapi Musa ada pesan. Ya, nanti akan datang Nabi yang terakhir daripada padang pasir. Ya, dan dengan ajaran Musa dia ada tak boleh zina, tak boleh minum arak, tak boleh curi. Jadi kalau tengok pada ajaran dia itu, nampaknya dia adalah seorang Nabi, tapi kita tak dapat putuskan sebab kita tak ada ilmu kan yang mencukupi. Jadi kita serah balik kepada Allah Subhanahu. Begitulah dengan kaum-kaum lain. Yang wajib kita kena yakin dan beriman ialah dengan 25 Nabi yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang lain tu Allah tak tekankan. Cuma
Kan? Jadi bukti itu tak apa cukup lagi. Kan? Walaupun dia menunjuk ke arah itu dan kita serah kepada Allah Ta'ala. Wa imamul atqiyah, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Imam itu maknanya pemimpin lah. Kepada atqiyah itu maknanya orang-orang yang bertakwa. Seorang taqiyun sama dengan Nabi, seorang nabiyun. Kalau ramai anbiya, taqiyun seorang. Kalau ramai atqiyah. Nah itu tabiat bahasa Arab, dia ada mufrad, ada jamak singular, plural. Nah, wa sayyidul mursalin, dan Nabi Muhammad adalah penghulu bagi seluruh utusan Allah SWT. Wa habibu rabbil alamin, dan Nabi Muhammad adalah kekasih pemilik alam ini, sekaligus pencipta, pentadbir dan penjaga, pengawal dan pengurus dengan alam ini yang mutlak, Rabbul Alamin. Nanti kata the Lord of the world. Rabb itu maknanya pemilik. Ya ada Rabb, Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, raja sekalian manusia, ilahin nas, Tuhan yang disembah oleh manusia. Jadi ada Rabb, semua merujuk kepada Allah Ta'ala kan? Tapi orang kata highlight makna dia tu berbeza kan? Rabb tu adalah salah satu daripada sifat Allah sebagai pemilik alam ini. Kalimah yang menunjuk kata cipta, Khaliq. Rabb menunjuk pemilik. Ya, pemilik. Macam orang perempuan yang duduk di rumah, jaga rumah dia, kita kata Rabbatul Bait. Pemilik rumah, penjaga, pengurus, pengawal, dia jaga. Rabbah, perempuan. Jadi Allah Rabbul Alamin. Di tempat lain Allah kata Khaliqu kulli syai', pencipta bagi setiap sesuatu, apa saja adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, raja bagi seluruh manusia. Kan? Ilah itu Tuhan yang disembah, iaitu merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kata-kata lafaz yang merujuk kepada Allah Taala. Kan? Wa nomor 31 raqam 1 wa salasin wa kullu da'wan nubuwati ba'dahu faghayyun wa hawan. Dan semua dakwaan, semua pengakuan kenabian selepas Nabi Muhammad SAW, maka adalah ia satu kebodohan dan satu perbuatan mengikut hawa nafsu. Ada dah Nabi selepas Nabi Muhammad sebab dia yang terakhir kan? Dan Nabi itu dia ada mukjizatnya kan? Kalau siapa dakwa diri dia pada Nabi, lepas pada Nabi kan, mana mukjizatnya kan? Kalau dakwa juga tak apalah kan, biar dia dakwa, tapi mana mukjizatnya kan? Kalau tak ada, maknanya benar-benarlah nyata sekali dia berbohong. Sebab tak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Bukti kata Nabi Muhammad SAW adalah akhir Nabi, dia ada syarat yang lengkap. Dan Quran yang dia bawa mari daripada sisi Allah Ta'ala adalah dipelihara. Satu huruf pun tak boleh ubah. Satu huruf pun, satu baris pun tak boleh ubah. Dan setiap huruf, setiap baris adalah mukjizat. Apatah lagi satu ayat kan, apatah lagi surah kan. Dan daripada sinilah kita baca, kita ke dalam air kan, mulikun ayat kamu ubah kan, kita minum jadi penawar, ataupun kita baca terus kan 7 kali Fatihah, itu amalan para sahabat kan. Siuk dan hamu, kata orang yang sakit, dia akan rasa tenang, dia akan rasa perubahan, dia akan rasa sejuk. Ini yang dilakukan oleh sahabat dan dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah mengakui dan mengiyakan, sebab ini adalah sesuatu yang tak menyalahi dengan ruh agama Islam. Dalam Quran ada sebut sendiri syifaun
syifaa'un lima fis sudur kan, syifaa'un wa rahmatan lil mu'minin. Jadi Quranlah roh kehidupan kita yang zahir dan yang batin. Apabila kita tinggal Quran, maknanya kita sedang perlahan-lahan membinasakan diri. Jadi orang Islam tak boleh tinggal Quran kan. Jadi orang Islam habis tidak dia kena hafal juga walaupun satu surah, dua surah kan. Habis tidak surah Fatihah sebab dia nak kena baca dalam salat kan. Jadi dengan itu hati dia dirawat kan, dijaga, dipelihara oleh berkat surah Al-Fatihah, ibu kepada segala surah kan. Raqam 32 wa huwa al-mab'us, Nabi Muhammad itu dialah kan yang diutuskan ila ammatil jin, kepada seluruh jin. Mana semua jin adalah kan mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Mesti terima, kalau tak terima jadi kafir. Wa kafatil wara, dan seluruh manusia. Bil haqqi, Nabi ini diutus mari dengan hak, dengan kebenaran kan. Wal huda, dan dengan petunjuk kan, yaitu Al-Quran. Dengan hak itu perintah Allah Ta'ala, dan Quran itu huda, petunjuk. Jadi siapa yang baca Quran tak boleh baca bahasa Arab, suruh dia baca terjemahan tafsiran Al-Quran dalam bahasa Melayu daripada awal sampai akhir. Dia baca kan, baca dengan niat nak cari kesalahan Al-Quran, baca tak apa, dia akan jumpa hanya kebenaran kan. Kalau tamat lagi dia cari kebenaran, maka dia akan lagi cepat jumpa kebenaran kan. Dan dia akan yakin ini kitab yang aku baca bukan karangan manusia kan, sebab dia tak sama kan. Dia berbeza dari segi zahirnya, dari segi batinnya berbeza. Kitab manusia ni dia hanya ada zahir, tetapi kitab yang menjadi wahyu, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, dia adalah kalamullah kan. Kalamullah tu sangat-sangat tinggi, sangat hebat kan, sangat mukjizat. Wa bin nur, dan dengan cahaya. Wa dhiya, nur itu sinaran, dhiya itu cahaya. Jadi Nabi Muhammad bawa mari kebenaran, petunjuk dan sinaran cahaya, yaitu Al-Quran dan hadis. Dua-dua itu membawa hakikat makna Islam, serah diri kepada Ta'ala, abadikan diri kepada Ta'ala dengan benar-benar diri. Nombor 33, raqam 33 wa innal Qur'ani, masuk kepada Al-Quran Allah. Wa innal Qur'ana kalamullah. Quran itu apa? Quran itu adalah kalam. Quran yang kita sedang baca adalah kalam Allah. Jadi kalau kita nak cakap dengan Allah, inilah cara kita ambil Quran. Dan kita akan dapati Allah sedang bercakap dengan kita. Tapi kita kena yakin, kita kena ikut adab-adab membaca Al-Quran. Dan kita kena rasa, ya Allah, aku sedang bercakap dengan kamu, cakaplah dengan aku. Jawablah setiap persoalan masalah aku, Allah akan jawab. Minhu, bada, dari Allah datangnya Al-Quran itu, bila kaifiyah, tanpa ada kaifiyah, cara, menjadi qaulan, menjadi kata-kata. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, Allah telah turunkannya ke atas utusannya Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa saddaqahu al-mu'minun ala zalika haqqan, dan telah membenarkan, mempercayai sebulan-bulannya oleh orang yang benar-benar beriman di atas demikian itu, haqqan, sebenar-benarnya, tanpa ada sedikit ragu. Yakin sebulan-bulannya
wa ayqanu dan mereka yakin ayqanu annahu kalamullah, bahasanya apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu yaitu Al-Quran adalah betul-betul kalamullah Ta'ala bil haqiqah, dengan hakikatnya kan. Laisa bi makhluk, bukan makhluk kan. Tak boleh kita kata Al-Quran itu makhluk kan. Apa yang kita kata dia adalah kalam Allah kan, cukup kan. Dia bukan makhluk, dia adalah kalam Allah SWT. Kakalamil bariyah, bukanlah makhluk. Al-Quran itu seperti mana kalam kita manusia kan. Kita ni makhluk, kalam kita pun makhluk, perbuatan kita pun makhluk yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Hati kita pun makhluk kan. Niat hati kita pun makhluk. Cuma Allah bagi sikit kepada kita kebebasan untuk berkehendak kan. Nampak baik, nampak jahat, Allah letak kemudahan di depan. Kalau nampak jahat juga, ni pedang ada, pisau ada, pistol ada kan, tembaklah kan. Tapi nak bagi mati itu bukan hak kamu kan, itu hak Allah Ta'ala. Boleh jadi kita tembak orang, Allah tak bagi mati, tak mati kan. Tapi kita di situ sudah berdosa sebab kita niat dan kita langsungkan perbuatan itu kan di atas niat yang kita niatkan, yang kita pilihkan. Faman sami'ahu, maka barang siapa mendengar kalam Allah, faza'ama, lalu dia mendakwa kan annahu kalamul bashar, dia dengar kalam Allah Al-Quran, dia kata ini kalam manusia, faqad, maka sesungguhnya kafara, telah menjadi kafir dia kan. Seperti Al-Walid kan, di zaman Nabi SAW mula mendakwah Islam. Waqad lammahullah, Allah dah cela orang itu, wa'abahu, dan mengaibkannya, wa'au'adahu, dan menjanjikannya, bisaqar, dengan neraka yang bernama Saqar, yang sangat-sangat kuat. Api neraka itu membakar. Haitsu qala Allah Ta'ala, di mana Allah telah berfirman, sa'uslihi saqar, aku akan bakarnya di dalam neraka Saqar yang sangat panas itu. Falamma au'adallahu bisaqar liman qala in hadza illa qaulul bashar, alimna wa qarna annahu qaulul bashar wa la yushbihu qaulal bashar. Apabila Allah memberi ancaman au'ada, memberi ancaman hukutan dengan Saqar, dengan api neraka Saqar, bagi orang yang berkata sesungguhnya Al-Quran ini tidak dan tidak bukan, dia hanya cakapan, kata-kata manusia, maka kita yakin, kita tahu dan kita yakin bahawasanya tidak seperti itu, bahkan dia adalah qaul pencipta bashar, manusia, dan tidak serupa ia dengan kata-kata manusia kan. Boleh Quran boleh dibuktikan kan kesahihan dia adalah kalam Allah atau kalam manusia. Boleh kita buktikan, boleh kita bandingkan dengan kalam manusia. Kita akan dapati adalah sangat-sangat berbeza dari semua. Dan baca Quran dapat ketenangan kan, dengar baca Quran dapat ketenangan, lihat Quran, baca Quran, Quran menjadi sebab keselamatan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita, kesehatan kita. Waman wasafa raqam 34 waman wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashar, siapa yang pandai-pandai menyifatkan Allah dengan satu sifat daripada sifat-sifat manusia, faqad kafar. Jadi kita tak boleh pandai-pandai mensifatkan Allah dengan mana-mana sifat manusia,
Kan sebab itu ada perbuatan yang tidak beradab dengan Allah Taala yang maha tinggi mulia. Jadi siapa yang berbuat demikian sesungguhnya telah kafir dia. Kan? Jadi kita kena berhati-hati kan dalam menyebut semangat. Jadi kita ikut apa yang Allah bagi. Apa sifat yang Allah bagi tahu bagi pihaknya sendiri, kita ikut yang itu. Jangan kita pandai-pandai dengan mereka sifat-sifat yang Allah tak sebut. Faman absara, maka barang siapa sudah nampak haza akan ini, i'tabara, dia akan dapat iktibar. Dan siapa faham yang ni, dia boleh pegang, dia boleh bawa kan iktibar itu. Wa an misli qaulil kuffar, dan daripada seumpama cakapan orang kafir, in zajara, dia akan hindarinya, akan lari, tak mau pakai itu kan. Orang kafir ni macam-macam kan, dia menyifatkan Tuhan dengan macam-macam sifat yang bukan-bukan kan, ada anulah kan dan sebagainya. Jadi cakapan-cakapan jadi adalah cakapan orang yang beriman, ataupun Tuhan itu tiga dalam satu lah kan. Semua ini Allah Maha Suci daripadanya. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha sucinya Allah Ta'ala daripada apa yang disifatkan oleh manusia kan. Hanya Allah yang Maha mengetahui akan dirinya. Jadi kita nak cakap apa-apa tentang Allah, kita merujuk kepada apa yang Allah bagi tahu kita. Ya, kita tak boleh pandai-pandai. Wa alima, dan orang itu dia dapat tahu annahu, bahwasanya Allah Taala bisifatihi, dengan sifat-sifat kesempurnaan yang Allah miliki, laisa kal bashar, bukan ia seumpama bashar, iaitu manusia. Bashar itu manusia, insan itu manusia, anas itu ramai daripada insan. Insan itu seorang kan. Sebenarnya insan itu lafaz mufrad singular, plural dia anasiyah ataupun unas. Kemudian bila sebut unas ada satu kata format ringkas daripada unas, buang u tinggal nas saja. Asalnya unas, insan seorang manusia panggil insan. Kalau sebut al-insan, seluruh jenis makhluk bangsa manusia. Ya, kalau insanun, seorang manusia. Kalau ramai, unas, ataupun satu format lagi, anasi. Boleh juga. Jadi format plural dalam bahasa Arab itu kadang-kadang ada 2 format, ada 3 format kan. Itu bahasa Arab. Jadi daripada unas buang u tinggal nas. Macam bahasa Melayu baharu. Nak bagi mudah sebut lagi baru. Sahaja, nak bagi mudah sebut lagi jadi saja. Kan? Itu fenomena bahasa. Bahasa mana pun dia ada orang kata sifat ataupun tabiat macam ni. Kan? Jadi nas daripada unas. Apa makna insan? Insan itu daripada alif nun sin. Selalunya orang kata insan ni daripada nun sin ya. Nun sin ya. Mana apa nun sin ya? Lupa. Manusia ni dinamakan manusia sebab dia lupa. Tidak. Manusia insan tadi bukan daripada kataan nun sin ya, daripada alif nun sin. Ada budak kita tak nama Anis. Apa makna Anis? Iaitu orang yang boleh menghilangkan rasa sunyi kita. Dalam kesunyian itu ada seorang kawan main duduk saya malam, itulah panggil Anis. Kalau perempuan Anisa. Tapi ada juga tak nama perempuan Anis, tak apa masalah dia ada. Tak ada masalah. Sebab apa? Bunyi Anis itu bunyi manja sikit. Jadi insan ni sifat dia tak boleh duduk seorang-seorang. Nabi Adam tak boleh duduk seorang-seorang. Dia kena ada kawan dia. Jadi insan ni maknanya dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia kena ada teman,
dan orang yang menjadi teman tu dipanggil anis. Daripada sinilah datang perkataan insan. Ramai unas. Malah nak sebut unas adalah komen mereka nas. Jadi Quran ada sebut ada 3 lafaz unas, unas, anasi. Tiga-tiga disebut oleh Al-Quran. Jadi itu sebagai tambahan kan. Jadi kebanyakan ustaz-ustaz kita insan daripada nasiyah. Tidak. Itu saya nak betul. Jadi orang yang dapat faham perkara ini, dia yakin, dia tahu bahawa Allah Ta'ala dengan sifat-sifat kesempurnaannya tidak seperti manusia. Dan macam mana nak boleh sama Al-Khaliq yang maha agung hebat dengan makhluk yang lemah seperti manusia kita. Jadi seterusnya raqam 35 war-ru'yatu haqqun li ahli jannah. Dan ru'yah, maksud ru'yah iaitu dapat melihat. Ru'yah daripada ra'a yara ru'yah. Kalau sebut ru'yah tak ada tak ya alif. Ru'yah gambaran yang kita lihat dalam mimpi, panggil ru'yah. Dalam kisah Nabi Yusuf Allah sebut la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, jangan bercerita mimpi, gambar mimpi yang kamu lihat dalam tidur kamu itu kepada adik-adik. Nanti adik-adik buat satu rancangan terhadap kamu, kerana sesungguhnya syaitan itu bagi manusia musuh yang nyata. Manusia akan dibelakangkan oleh syaitan. Syaitan itu di belakang. Jadi segala permusuhan yang berlaku hasilnya adalah daripada pihak ketiga, iaitu syaitan. Dan jadi disitulah penting kita cuba cari jalan untuk berdamai, bersatu balik. Kalau tidak, ia akan membawa kerugian kepada anak Adam. Jadi maksud ru'yatu ialah gambaran yang kita akan lihat waktu kita duduk jelek, duduk sedar. Kalau ru'ya, masa kita duduk tidur, kan? Jadi yang dimasukkan dengan gambaran itu, iaitu kita akan dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah, kan? Utusan Allah bagi tahu, kan? Bukan orang lain. Utusan Allah Taala, Nabi Muhammad SAW bagi tahu, nanti kamu akan dapat lihat Rabb kamu seperti mana kamu lihat bulan purnama. Macam mana kaifiat tak tahu, kan? Terima sebulan-bulannya, yakin sebulan-bulannya, kaifiat tak tahu, kan? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hakun, adalah kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk siapa dia ni? Siapa yang akan dapat lihat? Li ahli jannah, bagi ahli syurga, kan? Ahli neraka tak ada can, tak ada peluang, kan? Allah bukan cakap nak bagi tengok pun tak bagi, dan cakap pun tak mau, layan pun tak mau. Allah murka sangat-sangat, kan? Pasal jerit apa mana, panggil apa mana pun Allah tak layan, kan? Tapi bagi ahli syurga, Allah kan menziarahi mereka, kan? Allah memberi ucapan salam, kan, kepada mereka. Salamun qaulan min rabbir rahim. Allah ucap salam kepada mereka, kan? Jadi kaifiah kita tak tahu, kan? Luar daripada kemampuan akal kita yang sangat terhad dan doktrin kita tak faham. Yang kita boleh buat, iman, yakin sebelah-belahnya, kerana kebenaran yang dibawa oleh Nabi, kerana sifat jujur, amanah yang disifat, yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga disaksikan sendiri oleh orang kafir Quraisy bahawa Nabi Muhammad tak pernah cakap bohong, walaupun sekali dalam seumur hidup, kan? Tak pernah. Walaupun di saat getir dan sulit susah pun tak pernah cakap bohong, kan? Orang mari nak kejar dia, kan? Tanya, hang dari mana? Nabi kata, aku dari Ai. Ada satu kabilah nama dia kabilah Mat. Dan Nabi
Bukan kata dia daripada kabilah mak yang bermakna air itu. Kan? Dia tanya, mu dari mana? Nabi jawab, betul semua. Aku daripada air, iaitu air yang hina. Kan, sebab aku ni manusia, aku daripada air lah. Yang dia tu tanya, kan, nak tahu daripada mu kabilah Quraisy ke kabilah mana? Jadi tak berlaku kata Nabi bohong, sebab Nabi faham. Kan, soalan tu untuk hakikat. Nabi jawab, kan. Jadi dia sendiri yang salah faham. Nah, jadi Nabi tak pernah cakap. Nah, dan disaksi oleh Quraisy sendiri. Mereka menggelar Nabi Al-Amin. Nah, yang amanah, yang jujur, yang benar. Bi ghairi ihatah. Kan, dengan tidak lingkung. Mana kalau tengok benda ni kita dapat tengok habis. Itu ihatah. Nah, kalau tengok habis ihatah keliling, ihatah lingkup. Kan? Wala kaifiyah, dan dengan tidak ada kaifiyah. Jadi diberitahu oleh Syekh Tahawi bahawa kita akan dapat lihat Allah, kan? Ahli syurga akan dapat lihat Allah dengan tidak ihatah. Kan? Dengan tidak ada ihatah dan dengan tidak ada kaifiyah. Kan? Kaifiyah maknanya kita tak tahu, sebab kepada Allah Ta'ala. Itu bukan kerja kita. Kama nataqa bihi kitab Rabbina, seperti mana yang dituturkan sendiri oleh kitab Tuhan kita, Rabb kita. Wujuhun yawma idzin nadhirah, muka-muka, wajah. Wujuh tu jamak dia, wajah tu satu, wujuh tu banyak. Kan? Kalau banyak wajah kita kata wujuh. Muka-muka pada masa hari itu yauma idzin nadhirah, berseri-seri. Nah, sebut muka, takkan ada muka saja sekali lah dengan badan tu. Kan? Itu bahasa dipanggil balaghah, masuk dalam sastra. Kan? Makanlah nasi tu, tengok-tengok lauk tu habisnya makan dia. Betul lah, memang kita nak makan sepiring lauk, tapi bahasa kita tu kata makan nasi. Tapi bukan kita hanya makan nasi saja. Dan itu bahasa. Jadi Quran pakai gaya bahasa ni. Kan? Jadi Quran pakai, jadi kita tak payah keliru. Kan? Sebab ini bahasa yang dipakai oleh semua bangsa. Kan? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya, itu Tuhan muka-muka tadilah, iaitu manusia. Nazirah, memandang, daripada nazara yang suruh. Unzur, tengok. Unzur, suruh tengok. Unzur, tengok. Nazir, orang yang mari tengok. Nazir yang mari ke sekolah tu, dia mari tengok. Kan? Nazirah maknanya muka-muka tadi itu dia pandang, dia lihat kepada rohnya. Jadi Quran bagi tahu kita beriman saja. Kan? Allah beritahu, ya, bahawa di akhirat esok ada muka-muka yang berseri-seri kerana dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Tak tahu. Kan? Sebab kepada Taala. Wa tafsiruhu, dan tafsiran, kan, perkara itu ala ma aradahu Allah Ta'ala wa alimahu. Tafsirannya itu adalah mengikut apa yang dikehendakinya oleh Allah Ta'ala dan ketahuinya oleh Allah Ta'ala. Maksudnya ikut dia. Kan? Macam kita kata, saya nak bawa Allah pergi rumah saya, nak bagi makan. Kan? Macam-macam. Jadi kita tak payah tanya, tunggu dia bawa pergi, tunggu dia bagi makan. Masa tu sudah akan tahu sendiri. Kan? Tapi benda dunia tak apa, kita boleh cerita sebab dia boleh faham. Benda akhirat ni kalau cerita pun kita tak akan faham. Kan? Sebab dia lain daripada yang di dunia ni. Kan? Jadi kalau perlu cerita pun bohong lah. Kan? Tak akan boleh faham. Sebab bukan masa dia lagi. Macam anak-anak lah. Kan? Kita nak cerita kat dia buat kahwin, buat rumah tangga, dia tak akan faham. Sebab tak sampai masa dia lagi. Sampai masa esok, baru dia macam ni rupanya. Kan? Kalau tak kahwin, dia tak apa. Betul lah.
besar, dulu nak kahwin. Kan, ada pilihan. Kita hamba Allah Ta'ala, Allah buat macam tu, mu kena lalu satu demi satu sampai habis. Kan? Wa kullu ma jaa fi zalika min al-hadis as-sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa kama qala. Dan juga segala apa yang datang dalam hal yang berkaitan dengan demikian itu daripada hadis-hadis yang sahih yang diriwayat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia adalah seperti mana yang diberitahu oleh Rasulullah. Kita terima. Kita terima tanpa kita takwil, tanpa kita cuba nak tafsir ikut dan cara kita, kan? Tanpa kita cuba nak cerita kaifiah ikut dan cara kita, kan? Contoh macam masalah Dajjal apa semua tu, ada cerita kita faham ke tak faham ke, serah ke Allah. Aku beriman sepenuhnya dengan apa yang Nabi bagi tahu, tapi macam mana nak jadi bila masa aku pun tak tahu, serah kepada Ta'ala. Kalau kita duk gagah juga cuba nak ambil benda tadi, benda yang abstrak tadi, mari tafsir di atas realiti hidup kita ni, takut jadi tak betul, jadi tak tepat, kan? Lama-lama kita menjadi sesat dan secara tak sedar menyesatkan orang lain. Bahaya. Jadi kita baik kita serah kepada Allah Ta'ala, dan kita kata Allah dan Rasulnya sahajalah yang maha mengetahui. Macam mana sahabat jawabnya itu, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kan? Mereka menafi ilmu dari diri mereka. Mereka hanya mensabitkan ilmu pada Allah dan pada Rasul. Sebab itu kata ulama, aku tak tahu adalah setengah daripada ilmu. Tapi kalau tanya apa semua dia boleh jawab, itu menunjukkan dia tak tahu. Kan? Semua dia nak jawab, semua dia nak tunjuk tahu, maknanya dia tak tahu. Kan? Wa ma'nahu ala ma arada, dan makna apa yang datang dari Rasulullah itu mengikut apa yang Rasulullah kehendaki. Kan? Jadi kita terima sebagaimana la nadkhulu fi zalika, kita tak akan masuk dalam hal demikian itu muta'awwilin, dengan keadaan cuba nak takwil qatu ni, kan, bi ara'ina, dengan pandangan kita yang cetek, yang terhad, wala mutawahhimin, dan kita tak akan masuk dalam hal demikian itu dalam keadaan waham, sangka-sangka kita sendiri, gamuk-gamuk kita jangan buta duk bayang, kata raja duk bayang, mutawahhim, kan, duk waham, kan, bi ahwaina, dengan hawa kita, kan, dengan hawa nafsu kita. Fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu, kerana sesungguhnya tidak ada selamat dalam agamanya melainkan orang yang serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul. Kan? Ada serah kepada Allah Taala. Macam mana saya berkata, saya serah balik kepada Allah Taala. Saya cuma membenarkan dan meyakini sepenuhnya bahawa apa yang Allah kata, bahawa apa yang Nabi beritahu adalah benar sebenar-benarnya. Tak ada lebih benar daripada Allah dan Rasul. Kan? Nabi beritahu, kan? Hal ini berlaku. Macam-macam yang Nabi beritahu 1400 tahun. Kan? 1400 tahun yang lalu. Fa'innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa radda ilma, dan dia menghantar balik. Radda itu dia tolak balik, dia hantar balik ilmu, hakikat ilmu apa yang ishtabaha alaihi, yang menjadi keliru ke atasnya, menjadi samar ke atasnya, ila alimihi, kepada yang alim akannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perkara yang kita boleh faham, kan? Ada perkara yang luar daripada kita boleh faham, kita terima, kita iman. Tetapi tak mustahil Allah akan buka di masa tak
masa akan datang. Kan? Nah, dulu Nabi kata kalau lalat jatuh dalam minuman, kamu tekan bagi dia tenggelam, bagi dia lemah, batu buang kamu minum. Sahabat pun tak faham, kan? Tapi hari ini Allah buka dah. Rupanya di sebelah kanan sayap belah kanan lalat tu ada penawar, di belah kiri tu ada pisau, kan? Ada banyak lagi contoh-contoh yang lain. Mungkin 10 minit lagi benar. Raqam 36 wala tasbutu, dan tidak akan jadi teguh sabit. Sabata itu maknanya teguh. Sabata yasbutu. Jadi dia pakai tak sini sebab qadam tu dia kira muannas. Wala tasbutu qadamul Islam. Tidak akan kuat teguh tapak kaki Islam illa ala zahri taslim, melainkan di atas belakang taslim, iaitu belakang penyerahan wal istislam dan serah diri. Maknanya Islam yang kita dah bawa, setiap orang dia ada Islam masing-masing dalam diri dia. Jadi Islam saya ada dalam diri saya. Kalau saya bangunkan, bangunlah Islam saya, bangunlah agama saya. Nah, walaupun awalnya semua runtuh, saya masih lagi bangun. Tapi takkan saya nak biar Islam orang sekeliling saya runtuh. Saya pun, sebab kalau mereka tak ada, tinggal saya seorang, saya terancam. Jadi kalau di sekeliling saya Islam kuat dan saya pun kuat, Islam akan jadi hebat. Nah, jadi tak akan utuh kaki Islam melainkan di atas belakang taslim. Jadi belakang tu macam belakang kuda, kan? Taslim tu macam kuda. Maknanya kita tak akan dapat bertapak kukuh. Islam kita ni tak akan terpacak kukuh melainkan di atas tapak yang tapak perbuatan menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita serah Allah Ta'ala. Nah, kita menyerahkan diri kepada taslim tu maknanya kita serah kepada Allah Ta'ala. Istislam kita mengaku menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa saja Allah suruh kita ikut tanpa kita bantah. Maknanya Islam yang macam ni baru boleh jadi kuat. Nah, kalau dia cuba nak pertikai, cuba nak menimbulkan persoalan tu, persoalan yang banyak sangat soal, kan? Macam Yahudi, kan? Nabi orang Bani Israel, Nabi Musa suruh sembelih lembu, dia tanya lembu macam mana, kan? Warna apa, banyak sangat, kan? Maknanya tidak ada taslim. Dah orang kata sembelih lembu, ambil dah lembu mana-mana pun, kan? Selesailah masalah. Awak nak cari masalah susah diri sendiri, kan? Jadi sebab apa jadi macam tu? Sebab macam anak kita lah, ataupun kita zaman muda-muda dulu, kita malas buat kerja, kan? Mak kata pergi kedai, kedai mana dia? Dia mula lah, kan? Kedai mana? Kedai depan tu, kedai tengah, kedai belakang. Sebab apa tengok tu? Sebab dia tak ada hati nak buat. Kalau dia ada hati, tak apa, mari duit, pergi beli. Kedai mana? Yang penting barang tu sampai. Jadi orang Bani Israel, kan? Buat Yahudi ni, dia ada sifat macam tu. Jadi kalau ada sifat macam ni, tak akan selamat. Nah, faman rama, siapa yang mengharapkan ilma ma huzira anhu ilmuhu, siapa yang berharap duk cari ilmu yang ditegah ia daripadanya oleh ilmu itu, mana dia cuba nak tahu lebih daripada apa yang patut dia tahu, kan? Jadi kalau kita nak tahu semua, jadi bahaya bagi diri kita, kan? Walam yang kena dan tidak rasa qanaah, tidak rasa cukup bitaslim dengan serah kepada Tuhan dia akan kepahaman itu. Mana semua dia cuba nak tahu, dia rasa nak tahu lah kau, kan? Syurga macam mana, dia cuba nak tahu, dia tanya habis-habis, kan? Neraka, dia tak cukup dengan apa yang Allah bagi tahu dalam Quran, apa yang Nabi bagi tahu dalam hadis, kan? Dia cuba nak tahu lebih lagi, kan? Dajjal macam mana dia duduk korek, kan? Dia duduk syari juga, kan? Dia bukan nak buat persiapan, kan? Allah bukan nak suruh kita tahu sangat-sangat benda ni, tapi Allah nak suruh kita buat persiapan bagi lebih, kan? Hajabahu maramuhu an khalis tauhid.
Jadi perbuatan dia, kehendak dia yang nak tahu lebih-lebih itu akan menghalang dia daripada mendapat tauhid yang piau, yang khalis. Piau itu bahasa putih kan? P-U-R-E, piau. Nah, orang kata piau itu dia tahu kata bahasa putih. Khalis, yang suci bersih. Nah, jadi kalau dia cuba nak tahu lebih-lebih daripada apa yang patut dia tahu, yang apa yang Allah bagi tahu Quran, dia tak cukup dengan apa yang Allah bagi tahu Quran, dia nak tahu lebih-lebih, nanti dia akan terhalang dan diharamkan daripada tauhid yang sempurna. Wasafil ma'rifah, dan ma'rifat yang jernih. Safi ni maknanya jernih. Nah, wasahihil iman, dan dia akan terharamnya dia daripada iman yang sahih. Dia akan dapat iman yang tak betul sebab dia sudah keluar daripada kawasan yang dibenarkan. Fayatazabzabu, maka dia akan jadi tazabzabani, kau ni jadi teragak, tazabzaba yatazabzabu bainal kufri wal iman, antara kafir dengan iman. Pagi beriman, petang jadi kafir. Ini yang Nabi cerita juga, di akhir zaman ada manusia yang akan jadi iman pada waktu pagi, kafir pada waktu petang, kan? Jadi keadaan dia macam orang sakit, kan? Jadi bahaya lah tu, kan? Sangat kritikal. Kalau gambaran jantung dia gerak jadi kira hebat, kan? Tak ada masalah, kuat. Tapi kalau itu bahaya. Ya, jadi akhir-akhir zaman ni akan jadi macam tu, pagi beriman, petang jadi kafir. Kan? Jadi kafir tu dengan kata-kata yang tidak berasaskan kepada kata-kata Islam. Kan? Dia kata Allah buat nyanyi kat dia. Itu bahaya. Allah tak ada buat nyanyi, buat zalim, buat nyanyi kepada hamba-hamba dia. Allah nafi terang-terangan dalam Quran banyak tempat. Wa mallahu bidzallamin lil 'abid. Tidak sama sekali Allah itu menzalimi akan hamba-Nya. Sikit pun Allah tak zalim, sebesar zarah pun Allah tak zalim. Yang zalim kepada dia, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka sendirilah kepada diri mereka zalimi. Kita yang berzalimi kita. Ya, Nabi Adam awal-awal lagi faham, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah zalimi diri kami. Jika Engkau tak ampun dosa kami, tergolonglah kami dalam golongan orang yang rugi. Rugi macam mana? Rugi kena masuk neraka, kan? Kalau ada anak duduk di surga, kita kena campak masuk neraka. Isteri duduk di surga, kita kena campak, kan? Harta kekayaan kita pun habis licin, kan? Kita dibakar tanpa kesudahan, waliyahulillah. Itulah kerugian yang sebenarnya, yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan. Wat tasdik wal takzib, dan dia ini akan dua masuk antara tasdik, yakin, takzib, mendustai Islam. Wal iqrar, mengaku, wal ingkar, mengingkari pula. Saya sadar, kan? Duk jadi was-was. Nah, muwas-wasan, dah diwaswaskan. Ta'ihan, sesat jalan, tak tahu nak pergi ke mana. Ta'ih, kan? Di padang tih, mencampur Bani Israel, dan mula mereka ingkar perintah Allah suruh masuk Baitul Maqdis, dan maka Allah bagi mereka sesat di padang tih. Daripada kataan ta'ih lah, kan? Sesat atau nak pergi. Jadi cerita orang sesat jalan, kan? Nak pergi lawang mana pun tak tahu, kan? Masuk Pulau Pinang, kan? Tak biasa masuk, sudah nak pergi lawang mana, kan? Sesat. Susuk kena pakai teksi bawa keluar, itu mudah dah, kan? Jadi kena ikut orang yang alim, yang ada pengalaman. Syakkan, penuh dengan rasa syak, la mu'minan, jadi dia ni nak kata orang beriman benar, kan? Musaddiqan, yang yakin,
Dan wala jahidan, nak kata ingkar pun tak boleh nak kata juga sebab tak sepatut-patut. Macam orang kafir tak boleh kita boleh kata sebab dia sepatut-patut dah. Nah, ini jadi antara wala jahidan mukaziban, nak kata jahid tu maknanya kafir, mukaziban jahid tu maknanya kafir, boleh ingkar, boleh mukaziban mendustai akan apa yang ada dalam Islam. Jadi semua salah dia ni. Ya, lagi pening. Ya. Dan yang terakhir di sini ataupun cukuplah dulu situ 45. Jadi saya tanda di sini. Mungkin ada soalan ke apa? Kalau ada soalan kita bincang sikit. Kalau tidak kita tutup ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita boleh kuasai, boleh faham kan. Di sini ada terjemahan Inggeris yang boleh kita ajar kan. Anak kita sangat-sangat perlu. Masa mereka akan jadi lebih mencabar lagi, lebih bahaya lagi. Masa ni pun dahsyat dah, ke depan lagi dahsyat. Jadi kalau anak-anak itu tidak ada akidah yang sahih, yang muktabar, yang betul kan, diambil daripada Quran dan hadis. Kalau kita nak baca Quran semua, kemudian baru faham, baca hadis semua, tak mampu kita. Ini ulama dah ekstrak keluar bagi mereka kan. Jadi maka jadilah ilmu tauhid, ekstrak keluar jadi ilmu fiqh kan, ekstrak keluar jadi ilmu tasawuf kan. Ini 3 ilmu utama. Hal lain-lain tu untuk para ulama kan. Nak ngaji hadis, nak ngaji tafsir tu atau untuk mereka profesional. Itu pun kena ada satu bahagian sebagai kata fardu kifayah. Hak ni fardu ain atas diri. Tak lepas kalau tak belajar kan. Sebab tu Nabi kata talabul ilmi fardhu. Benar? Talab ilmu fardu ain itu adalah fardhu, adalah fardu. Tak lepas kan. Ilmu dunia kita sangat pakar. Kan, main komputer kita boleh buat macam-macam. Kan, itu bagi ilmu dunia, ilmu zahir. Kan, tapi ilmu ni macam mana? Sebab apa kita tak pakar? Sedangkan bukan usul kita mengaji semua macam tadi. Nak mengaji, kan, yang perlu kita bawa. Maknanya seorang syaitan iblis nak tikam kita pun tak perlu. Kan, Yahudi Nasrani ke apa nak mari sesatkan kita pun tak boleh buat. Bahkan kita boleh tarik dia. Dan kita boleh hidayah dia dengan sedikit ilmu fardu ain ini. Ini pun sudah hebat dah. Apatah lagi kalau kita belajar tambahan seperti mana para ulama. Nah, tapi untuk kita awam pegang tarat ini pun sudah cukup. Nah, ambil dulu satu. Jadi saya pilih di sini akidah tahawiyah sebab dua pihak boleh terima. Dua pihak itu dua pihak mana? Itu pihak kita yang dipanggil kaum tua kan, yang contoh yang menjadi wakil kaum tua ni ialah Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang syarah kepada Sahih Bukhari kan. Dan yang dikata satu lagi iaitu kaum muda, iaitu Salafi. Jadi mereka pun pakai juga ni daripada cetakan mereka ni akidah tahawiyah juga. Cuma ada beberapa tempat tu dia ada tafsiran yang agak berbeza sikit. Tapi tak apalah, waktu serah pada dia. Dia nak faham dia tu, terserah pada dia. Kita tak mau paksa kan. Dia pun tak boleh paksa kita. Kita nak faham ikut cara Imam Nawawi kan. Sebab kita menganggap Imam Nawawi itu adalah yang utama. Mereka pun apabila sebut Imam Nawawi mereka tahu kan, mereka iktibar. Jadi sebab apa? Kita tak mahu jadi semakin pecah belah. Tak mahu jadi semakin pecah belah. Sebab perpecahan tak membawa kebaikan. Macam di perang di negeri Arab kan. Apa yang boleh? Anak-anak yang tak tahu apa mati, perempuan yang tak tahu apa dibunuh, dirogol, tak pasal-pasal, orang tua-tua kan. Dan lain-lain lagi. Habis binasa bukan kata 100 orang dah 100,000, 200,000. Pasal-pasal orang Islam kan. Apa untung tak ada. Di Eropah tak ada apa. Walaupun mereka salah faham selisih, mereka tak faham. Nah, tapi
Tapi sebab apa orang Islam kan jadi macam tu? Antaranya tak faham kan, tak faham akidah kan. Ada satu tempat di sini saya nak tunjuk. Ini kan dah nak habis dah. Buka dah. Berita apa nak makan. Ada satu tempat di sini Imam Tahawi beritahu bahawasanya kita tak boleh jatuhkan pemimpin. Yang ni yang tak dipahami. Pemimpin ni kita kena bully dia. Sebab apa? Dia tangkap orang, dia zalim. Tak boleh lagi. Sehingga dia berisytiharkan yang terang dan nyata bahawa kita boleh bully. Selagi dia tak mengaku, dia kata saya orang Islam kan, walaupun dia tangkap orang, dia seksa orang, itu dia dengan Allah kan. Jadi pemimpin-pemimpin dahulu pun ada kan, tapi mereka terpaksa buat dan mereka tahu kan. Jadi kalau kita baca sejarah tu memang macam-macam berlaku. Sahabat sama sahabat pun berlaku sesama mereka peperangan kerana salah faham. Jadi kebanyakan masalah yang berlaku daripada dalam rumah tangga, dalam masyarakat adalah hasil daripada salah faham. Salah faham ini dieksploitasikan oleh syaitan. Kan? Maka dengan sangka buruk kita, dengan andaian yang kita jadilah kan masalah yang semakin rumit, semakin susah. Muka surat 31. Wala nara khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa in jabu wala nad'u alaihim wala nanza' yadan min ta'atihim wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla fariidatan ma lam ya'mur bi ma'siyah wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah. Ini disebut dalam akidah. Maknanya kami tidak berpandangan harus keluar daripada pemimpin-pemimpin. Maknanya khuruj ala itu maknanya lawalah, nak menentang. Kami tidak melihat harus menentang pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, sekalipun mereka menzalimi jauh. Zalim dalam mana pun tak lagi alasan. Dia zalim dalam mana pun mungkin paling banyak mungkin 100-200 orang. Tapi kalau jadi peperangan sesama kita ini bukan 100-200 orang. Kan? 200 wala nad'u alaihim, dan kita tak ada doa laknat ke atas mereka. Nah, tak boleh. Wala nanza' yadan min ta'atihim, dan kita tak akan tarik diri, tarik tangan kita, senjah tangan kita daripada mentaati mereka dalam hal yang mereka suruh taat. Dalam hal yang mereka salah, apa yang kita nak buat, macam Imam Nawawi, dia pergi jumpa raja, dia pergi seorang-seorang jumpa raja, dia nasihat. Raja nak bunuh tak bunuh. Kan? Bila dia pergi dalam keadaan macam tu, Allah jaga dia. Raja pula jadi takut pada dia. Itu Imam Nawawi. Wa nara ta'atahum min ta'atillah, dan kami melihat taat mereka itu adalah sebahagian daripada taat Allah. Selagi mana mereka suruh yang baik, kita buat. Yang mereka suruh buat yang jahat, kita cuba bincang dengan mereka. Kan? Cuba muzakarah balik. Itu sebagai tanggungjawab. Selagi mana mereka tak menyuruh maksiat. Kalau suruh maksiat bab itu kita selesai satu bab. Jangan kena satu kita bakal kelabu. Dan itu semua tak betul. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afah, dan kita doa bagi mereka salah, kita supaya jadi baik. Kan? Kita dakwah, kita ajar mereka jadi baik. Kan? Dan kita doa sama, minta Allah buka hati mereka bagi jadi baik dan sehat. Nah, jadi itu termaktub dalam kata dustur ataupun perlembagaan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tetapi macam ISIS, dan mereka adalah orang muda yang tak pegang kepada ajaran para ulama yang muktabar. Mereka ada keinginan, mereka tak dipimpin, jadi mereka melakukan perkara itu yang dalam bentuk yang sangat agresif. Kan?
akhir kali bawa kepada selewing daripada Islam tanpa mereka sedar. Jadi menjadi kewajiban para ulama, terutamanya lah kena masyarakat dan kena pergi jumpa mereka, ajak mereka bincang macam mana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Rashid yang kelima. Dia sebenarnya sudah lewat kalau nak banding dengan Pak yang utama tu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia tu di zaman Muawiyah, zaman khilafah Umayyah, zaman khilafah selepas zaman khilafah Rashidah. Tetapi dia digelar Khalifah Rashid yang kelima kerana sifatnya yang dekat dengan mereka empat. Jadi Khawarij ni mereka menentang, kan? Mereka nak straight dalam Quran kata jono macam tu. Tu tak terlalu straight dan. Jadi satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz panggil bincang dan dia berhujah dengan mereka. Berhujah-hujah akhirnya mereka kalah. Nah, mereka mengaku betul Sayyidina Umar Abdul Aziz cerita. Mereka patah balik kepada pangkuan Islam. Jadi dengan ini Sayyidina Umar Abdul Aziz dapat menyelesaikan masalah tanpa pertumpahan darah. Jadi matlamat kita nak selesai masalah, kan? Bukan kita nak cari perang. Tetapi kalau terpaksa sangat, kan? Bolehlah pakai, tetapi kena cepat-cepat, jangan bagi perpanjangan. Kalau berpanjangan dia tak bawa kepada kebaikan, dia akan bawa kepada kemusnahan, kerugian yang sangat besar sekali. Jadi Islam adalah rahmah, bukan menjadi kebinasaan. Hari ini nampak tak betul orang sebab bawa kepada salah faham yang sangat banyak terhadap kesucian agama Islam. Jadi ini yang kita nak fikir dan ini yang kita nak doa. Segala minta Allah satukan balik hati orang-orang iman, kembali kepada ajaran yang sebenar. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mafrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi